Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar para pelajar sekalian? Bertemu lagi kita dalam kelas PJPK tingkatan 3. Hari ini kita akan mempelajari unit 7, rekreasi dan kesenggangan. Ini adalah standard kandungan bagi unit 7. Aktiviti rekreasi dan kesenggangan melibatkan aktiviti yang terancang dan tidak terancang untuk mengisi masa lapang, seperti aktiviti pandu arah dan permainan tradisional. Aktiviti rekreasi untuk tingkatan 3 yang kita akan bincangkan ialah aktiviti pandu arah ataupun orienteering. Aktiviti ini adalah bersifat rekreasi dan juga boleh dipertandingkan. Ada juga kelab-kelab dan persatuan yang diwujudkan untuk melakukan aktiviti ini. Aktiviti ini berbeza sedikit dengan aktiviti jungle trekking ataupun aktiviti menjejak, kerana aktiviti ini menggunakan kompas dan peta. Biasanya para peserta akan mendapat peta dan kompas dan diberi arahan destinasi ataupun koordinat yang akan dituju. Dengan menggunakan peta, peserta boleh menentukan bearing, tempat yang dituju ataupun jarak yang akan dilalui. Walaupun dalam peta destinasi yang dituju adalah bergarisan lurus, tetapi dalam bentuk muka bumi sebenar, para peserta biasanya melalui berbagai bentuk muka bumi dan berbagai jenis halangan untuk sampai ke destinasi. Para peserta biasanya tidak dibenarkan membawa peta, tetapi perlu bergerak dengan menggunakan bearing dan kompas. Aktiviti ini menggalakkan keseronokan, kepimpinan, kerja sepasukan, kemahiran berfikir aras tinggi serta membina kecergasan fizikal dan sesuai untuk kesemua peringkat umur, bergantung kepada tahap jenis cabaran pertandingan itu sendirilah. Jika ia melibatkan pertandingan, pemenang ialah individu ataupun pasukan yang berjaya melalui titik kawalan ataupun sampai ke destinasi dalam masa yang singkat. Ini adalah anatomi kompas yang digunakan. Dia dah ada siap pembaris, ada skala, petunjuk arah, anak panah orienteering, tapak, jarum magnetik dan perumah kompas. Ini juga kompas bearing. Dia tidak ada pembaris lah. Yang sukar di sini ialah apabila kita bergerak dengan menggunakan kompas. Jika lari 1 darjah, kita mungkin tidak akan sampai tepat ke destinasi yang dituju. Jika ada halangan semasa aktiviti, contohnya anak sungai, paya ataupun pokok besar ataupun kawasan yang berbahaya, ketua kumpulan ataupun para peserta perlu mencari poin dan mengelak halangan tersebut dan kembali ke laluan ataupun destinasi mengikut bearing yang telah ditetapkan supaya tidak sesat. Ini adalah penanda kawalan, penanda khas dengan kod dalam bentuk nombor ataupun huruf untuk bertujuan memastikan peserta pandu arah tiba di titik kawalan yang betul. Setiap checkpoint disertakan dengan panca untuk menebuk kad kawalan sebagai bukti peserta telah melewati titik kawalan tersebut, dan setiap panca ini berbeza mengikut setiap checkpoint, tak sama semua panca. Adalah kemahiran asas menggunakan kompas, berdiri menghadap tempat ataupun objek yang ingin dituju, pegang kompas cara mendata di hadapan anda. Pusingkan perumah kompas sehingga jarum magnetik masuk ke dalam anak panah orienteering. Anak panah ini akan menunjukkan arah utara. Arah pergerakan anda adalah seperti yang ditunjukkan pada petunjuk arah kompas. Contohnya bacaan bearing tempat ataupun objek tersebut adalah 60 darjah. Saya akan kongsikan video bagaimana membaca kompas dan menentukan bearing.
oleh pengangkap Selangor. Sama-sama kita tonton. Dalam perangkap semua, pelajaran
Itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Sayangi alam kita. Terima kasih kepada Pengakap Selangor atas video tersebut.